secara automatik signal akan sampai ke pusat menara kawalan. Kalau sekiranya jatuh ke tanah secara terhempas, signal juga akan sampai ke pusat menara kawalan. Perkara ini tidak berlaku, betul tuan-tuan? Perkara ini tidak berlaku. Kita ikuti secara dekat, pesawat ini telah membelok ke kiri di kawasan Igari ketika peralihan radar antara Malaysia pusat kawalan Vietnam. Maka bila membelok itu sudah pasti bukan soal pesawat bermasalah, tetapi kita yakin dan percaya ada perkara yang tidak kena sedang berlaku. Betul atau tidak? Betul. Panglima Tentera Udara mengesahkan beliau telah mengesan pesawat ini pada peringkat awal menggambarkan MH370 melalui Pulau Pinang. Betul atau tidak? Kemudian 2 hari selepas itu menafikan ia dikatakan sebagai pesawat yang tidak dikenali. Kalau pesawat tidak dikenali, mengapa pihak TUDM tidak mengejar pesawat ini kerana menceroboh ruang udara tanah air kita yang berdaulat? Betul atau tidak? Tuan-tuan, bukan saya nak mengulas pada malam ini, tetapi penceramah-penceramah kita sebagai mukadimah hari ini banyak maklumat-maklumat di alam maya yang telah tuan-tuan baca, yang telah tuan-tuan ikuti. Sebab itu kerajaan pada hari kedua beria-ia sungguh berkempen, dan sekarang ini banyak iklan di radio, di TV, agar rakyat jangan terpengaruh dengan kabar angin, dengan spekulasi. Betul tuan-tuan? Kenapa? Karena untuk menutup segala bentuk maklumat yang sedang tersebar sekarang. Jadi untuk memulakan majlis, saya dengan segala hormatnya yang di-Pertua PAS Kawasan Batu untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kasihi pengurusi majlis Datuk Tamizi Ahmad Jam, yang juga naib yang di-Pertua PAS Kawasan Batu. Dikasihi sahabat kami, sahabat saya yang berhormat Khalid Samad, Ahli Parlimen Shah Alam. Dikasihi sahabat kami, sahabat saya Datuk Arif Sabri, yang sini Ahli Dewan Rakyat Kawasan Rauk Pahang. Saya kasihi Ananda Muhsin Muhammad, seorang pejuang, anak muda, masih belajar insyaAllah. Dan kita mengharapkan, mendoakan mudah-mudahan hendaknya beliau akan menjadi seorang wira dalam tanah air kita ini. Hadirin-hadirat sekalian, oleh kerana pada malam ini ketiga-tiga penceramah undang kita telah hadir. Sebelum itu saya juga mengalu-alukan kehadiran sahabat kami Haji Sultan Abdul Latif, mantan Ketua Penerangan PAS Pusat. Oleh kerana ketiga-tiga penceramah kita hadir pada malam ini dah, marilah kita bersama-sama memberikan ruangan yang seluas-luas kepada mereka untuk memberikan pandangan, pendapat berhubung dengan masalah-masalah yang sedang kita hadapi insyaAllah. Hanyalah perkara yang kini menjadi perbualan
seluruh warga rakyat Malaysia khususnya, dan mungkin umat manusia seluruh dunia pada umumnya sedang memerhatikan musibah yang sedang berlaku yang kita hadapi. Oleh kerana kita sebagai umat Islam, pastilah musibah ini akan kita redai di samping banyak agaknya manfaatnya kepada kehidupan kita seterusnya. Walau macam mana pun sedang rakyat Malaysia bersedih mengadakan sembahyang hajat, malam kita digemparkan dengan satu berita yang amat memalukan. Seramai 5 ke 6 orang anak-anak muda telah meninggal dunia. Dan malangnya, di antara yang meninggal dunia itu berdua ke bertiga nama Melayu Islam. Alangkah malangnya anak muda yang sepatutnya peka dengan masalah yang dihadapi hari ini, tapi mereka telah diberikan ruangan yang seluas-luasnya oleh pihak pemerintah, oleh pihak kerajaan. Ini yang menjadikan kita marah. Bila kita mengadakan majlis sembahyang hajat umpamanya, akan dihalang. Berhimpun di tempat-tempat itu akan dihalang. Tapi mereka memberikan seluas-luasnya ruang kepada anak-anak muda yang datang dari seluruh dunia kononnya. Dan peristiwa ini merupakan peristiwa yang amat menyedihkan dan tak patut dibiarkan berlalu begitu saja. Pada malam tadi insya-Allah Pasukan Batutan menganjurkan satu wacana berhubung dengan syahidnya Rosli Dobi yang ketika dia digantung oleh penjara British umurnya ialah 17 tahun. Kezaliman ini sepatutnya dipahami oleh anak-anak muda kita hari ini. Tapi amat malang kerana anak-anak muda kita hari ini dilekakan dengan berbagai-bagai perkara yang boleh menghanyutkan mereka. Itulah sebabnya dikatakan sekali lagi, telah lebih daripada sampai masanya bahawa pemerintah yang amat tidak mempedulikan rakyat ini mesti kita gulingkan. Setuju? Itulah saya rasa mukadimah kita pada malam ini, dan saya bagi pihak Pakatan Batu mengucapkan terima kasih tinggi-tingginya kepada penceramah undangan malam ini yang akan kita berikan ruangan yang seluas-luasnya insya-Allah. Dan jangan lupa macam mana kata Datuk Tamizi tadi, pada 22 hari bulan insya-Allah akan kita bawa kemari seorang pakar berhubungan dengan soal penerbangan di angkasa lepas insya-Allah. Jadi sekianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anda yang diperlepas kawasan Batu. Semalam kita telah pun menganjurkan satu wacana Rosli Dobi. Ramai orang tak tahu sebenarnya Rosli Dobi ini, termasuk saya sendiri. Kita anggap seolah-olah Rosli Dobi ini macam pejuang-pejuang nasionalis yang lain. Rupa-rupanya mengikut
sejarah perjuangan Rosli Dobi bersama Rukun 13, Rukun Semayang, dan dalam surat terakhir beliau sebelum beliau dihukum bunuh oleh penjajah pada waktu itu, secara jelas pemahamannya terhadap Islam begitu ketara. Bukan ada simpang siur, bukan ada yang tak jelas. Itulah Asyahid Rosli Dobi yang telah memperjuangkan kemerdekaan di negeri Sarawak. Tadi saya telah janjikan untuk lagu tema PAS yang terbaru. Saya rasa dah jumpa. Dia tersorok. Hilang juga malam ni, tapi kita dapat cari. Kerana radar kita clear, tuan-tuan. Dipersilakan. Itu adalah lagu rasmi Parti Islam Malaysia Besi Baru. Dan insyaAllah kita akan guna lagu ini untuk program-program kita seterusnya. Besi lama mungkin agak lambat, besi baru agak cepat, agak gagah, agak berani dan agak bersemangat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak sebut satu perkara bagaimana manipulasi daripada UMNO Barisan Nasional untuk menyekat maklumat. Sebelum saya menjemput saudara Mukib, saya nak tunjuk bahawa ketika kita mengadakan demonstrasi, himpunan aman turun untuk menuntut harga barangan turun, tetapi kita dicemuh.
kita dianggap bohong, kita dituduh macam-macam. Betul atau tidak, tuan-tuan? Betul. Kenapa pada waktu itu tidak ada pemimpin UMNO yang menyebut tolong hargai, tolong hormati mangsa ataupun keluarga mangsa. Kita rakyat adalah mangsa kenaikan harga barang. Betul, tuan-tuan? Betul. Kenapa ini tidak berlaku? Mengapa dalam isu MH370 mereka diletakkan di sebuah hotel yang mewah, dilayan seperti VVIP, diberi bantuan keuangan dan macam-macam, tetapi dilarang berjumpa pihak media? Mengapa? Dan mengapa bila kita ungkit, bila kita bangkit, bila kita persoalkan macam-macam kelemahan dalam isu ini, mereka kata doalah, semayang hajatlah daripada bising-bising. Hormatlah sikit kepada kaum keluarga mangsa. Nampak tak perjalanannya? Nampak tak agenda setting yang dibuat oleh UMNO, baik dalam blog, baik dalam Facebook, baik di mana-mana? Kenapa? Nak menutup isu dan maklumat yang sebenar daripada jatuh ke tangan rakyat. Sebab itu mereka mengumumkan hanya RTM sahaja sebagai wadah media rasmi untuk melaporkan perkara yang berkaitan dengan MH370. Kenapa? Kerana maklumatnya sudah ditapis, maklumatnya sudah dibuat acuan khas untuk diterima oleh tuan-tuan yang sedang tenganga-nganga di depan TV. Sedangkan hakikatnya apa saja maklumat yang ditemui, kepak kapal terbang, janggut kapal terbang, misai kapal terbang, akhirnya semua tidak relevan, tidak betul, tidak tepat. Betul, tuan-tuan? Nampak tak putarannya? Saya dengan segala hormat dipersilakan secara mukib untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Takbir! Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil mubin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fatanallahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Barakallahu azim. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis yang di Pertua PAS kawasan Batu, Cikgu Ishak Surin, seterusnya pimpinan-pimpinan masyarakat, seterusnya rakyat Malaysia yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu, mendengar satu isu yang media sekarang ini telah pun tutup dari pengetahuan rakyat. Isu ini terus dibiarkan melalut dengan bermacam-macam perkara, dengan bomok, dengan macam-macam. Semua perkara ini ialah jelas untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada permasalahan pokok tu, daripada permasalahan sebenar. Jadi dia timbulkan isu. Tiba-tiba datang Datuk Ibrahim Mak Zain, entah daripada mana kita pun tak tahu, tiba-tiba mengaku Maha Guru, nak tampar Khairi Jamaluddin, tampar Buaya Telentang, macam-macam. Tapi bila rakyat dialihkan dengan isu seperti itu, isu sampingan seperti itu, isu bomoh seperti itu, kita pun lupa. Kita lupa dengan permasalahan sebenar berkaitan dengan kelemahan kerajaan dalam menangani krisis, dalam menangani isu seperti mana MH370. Peringkat awal timbul isu MH370, saya tak berminat nak masuk campur pada peringkat awal. So saya kata saya kena tingkat awal, saya kata saya tak berminat sebab saya katakan terlalu awal untuk saya buat satu keputusan, buat satu spekulasi yang jelas berdasarkan beberapa maklumat. Tapi bila
saya lihat perkara ini makin lama makin mengarut, jalan ceritanya kejap begitu, kejap begini. Saya rasa kita patut tahu apa sebenarnya punca kepada permasalahan sebenar. Pada malam ini, saya tak mahu ucap panjang, kerana akhir sekali daripada ucapan saya pada malam ini, saya ingin menghasut tuan-tuan dan puan-puan malam ini untuk sama-sama kita desak pimpinan kerajaan sekarang ini untuk letak jawatan. Daripada Datuk Seri Najib, Zahid Hamidi dan juga Datuk Isyamuddin. Semua sekali ini ialah mereka ini dah banyak kali melakukan kesilapan yang sama, yang akhirnya menjadi masalah bukan orang lain, bukan menteri, bukan bini menteri, tapi ialah masalah yang berbalik ialah rakyat. Bila mana timbul isu ini, saya rasa saya kena jaga sensitiviti ahli keluarga, sensitiviti rakyat Malaysia yang prihatin. Saya rasa kita perlu elak daripada berbincang dari sudut pandangan politik. Tapi ketika mana isu ini semakin lama semakin mengarut, saya katakan isu ini kita perlu berbincang dari sudut pandangan politik. Ada orang kata, kenapa politikkan isu ni? Kenapa perlu politikkan isu keselamatan rakyat ni? Perkataan rakyat ni tak ada kerja lain ke? Mempolitikkan semua isu nak dipolitikkan. Semua perkara kita nak politikkan, daripada sekecil-kecil perkara sampai ke sebesar-besar perkara kita nak politikkan. Dia katakan tak, kita bukan nak mempolitikkan isu, tapi kita nak analisis politik tu. Kita nak menganalisis politik supaya kita nampak apa permasalahan sebenar dalam isu ni. Kita bukan nak politikkan isu. Kalau kita kata kita nak politikkan isu, kita boleh sebut MH370 ini ialah satu konspirasi untuk mengalih pandangan rakyat daripada beralih kepada isu di Kajang, isu Anwar Ibrahim, daripada menyentuh isu ketelusan undang-undang di Malaysia. Kalau kita sebut macam tu, betul, itu ialah untuk kita kata mempolitikkan isu. Tapi sekarang ini ialah kita analisis politik supaya kita nampak permasalahan sebenar ialah permasalahan dalam permasalahan negara. Kerajaan kita sekarang ini dalam menangani isu yang berkaitan dengan keselamatan dan juga pertahanan negara. Ini masalah dia. Jadi pokok pangkal permasalahan sekarang ini berkaitan dengan keselamatan dan juga pertahanan negara. Inilah masalah sebenar dia. Kalau kita berbalik itu semua, inilah masalah sebenar dia. Bila mana kita katakan apa kerajaan sepatutnya lebih bersikap tegas, lebih awal memberi maklumat yang tepat kepada rakyat, dia kata sabar, kita tunggu bukti yang betul. Kita kata sejak bila kerajaan ni pandai pula nak tunggu bukti dan sebagainya. Selama ni dia pergi tangkap orang tanpa bukti, tahan orang pergi masuk ISA dan sebagainya, tak perlu bukti pun. Hari ni nak cari bukti susah. Lepas tu dia katakan rakyat, kita tunggu bukti. Vietnam dah macam-macam. Katakan kapal terbang ini berpatah, dikatakan tak betul. Kapal terbang ni kita nampak kesan, dikata tak betul. Spekulasi ini sebenarnya berpunca daripada kerajaan sendiri. Kalau kita nak salahkan rakyat yang timbul spekulasi, rakyat terima maklumat macam-macam. Tapi kenapa tak ada betul-betul maklumat yang sahih daripada kerajaan yang betul-betul berkaitan dengan isu ini? Sehingga kan dalam waktu 8 hari, hari ini dalam waktu seminggu, bermacam-macam isu yang lain, isu sampingan yang timbul. Tapi pokok sebenar masalah tak ada. Sehinggalah semalam barulah kerajaan mengatakan bahawasanya kapal terbang dirampas. Kapal terbang dirampas. Tapi kita lihat dari sudut bermacam-macam perkara lagi. Supaya apa? Supaya kita faham, supaya permasalahan yang berlaku sekarang ini tidak berlaku lagi pada masa akan datang. Bila mana kita sebut, tuan-tuan dan puan-puan, kita kata kerajaan seharusnya lebih faham macam mana untuk menangani isu-isu yang berlaku ni. Dia kata kita tak biasa. Dia kata kita tak biasa menangani isu seperti ini. Dia timbulkan spekulasi pada rakyat supaya rakyat simpati pada kerajaan sekarang ni. Simpati mengatakan, oh tak apa, kelemahan kerajaan ni kita tutup, tak apa, biasalah kerajaan ni tak ada yang sempurna, kerajaan ni pun manusia biasa. Jadi nak tutup kelemahan ini, dia katakan kita ini tak pernah menangani isu seperti ini. Betul ke kita tak pernah menangani isu seperti ini?
Betul. Rasa kalau tak salah ni dah 3 kali. Dah 3 kali kapal terbang daripada Malaysia ni dah terhempas. Kerajaan boleh kata dia tak biasa lagi menangani isu kapal terbang. Baiklah, isu kapal terbang ni besar sangat. Kita ambil contoh isu banjir. Tiap-tiap tahun isu banjir. Macam mana kerajaan tangani isu banjir? Bagaimana bantuan, sumbangan bantuan kepada rakyat? Lambat ataupun cepat? Lambat. Bagaimana penempatan rakyat, penempatan mangsa banjir di satu kawasan, di satu pusat banjir? Selesa ataupun tidak? Tak selesa. Satu pusat banjir yang sepatutnya menempatkan 500 orang ditempatkan 1000 orang. Bila kata menteri-menteri kata, dia kata inilah Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai pengurusan banjir yang terbaik berbanding dengan negara lain. Negara mana dia buat perbandingan, wallahu alam, saya tak tahu. Tapi itulah saya katakan, itu isu banjir sama juga dengan isu MH370. Sama, konsepnya sama. Berkaitan dengan pengurusan, berkaitan dengan macam mana kita menangani krisis ini. Ini yang kita patut bincangkan. Bila mana Vietnam timbulkan buat macam-macam, katakan ini bermacam-macam negara, dalam waktu sekejap saja 13 buah negara telah pun menghantar pasukan keselamatan, pasukan untuk menyelamatkan, telah pun hantar 13 buah negara dengan bermacam-macam kapal, dengan bermacam kapal terbang, dengan segala macam perkara dihantar di perairan negara kita. Jadi apabila kita menyebut soal ini, kita bertanya-tanya, sebenarnya macam mana sebenarnya polisi, pertahanan dan juga keselamatan negara kita? Macam mana? Terlalu mudah untuk kita membuka ruang kepada negara lain untuk masuk ke negara kita. Kita tak perlu contoh 370 ni mungkin terlalu sukar untuk kita nampak. Kita ambil contoh mudah, Lahad Datu. Macam mana kerajaan boleh berunding dengan pengganas di Sulu itu, memberi waktu perundingan selama 7 hari tanpa ada apa-apa, tanpa mempunyai selamat dan sebagainya. Bagaimana mereka ini boleh berada di Lahad Datu 7 hari, dan akhirnya yang terkorban ialah wira-wira negara kita ni lah. Yang menjadi mangsanya askar-askar, tentera-tentera kita yang ikhlas betul-betul berjuang ni. Jadi kita berbalik kepada permasalahan itu. Pertahanan, polisi pertahanan dan juga keselamatan negara kita. Macam mana? Itu isu di Lahad Datu. Sebelum ni banyak lagi isu-isu negara, isu-isu di negara kita. Macam mana boleh berlaku penyelundupan senjata api di perairan negara, macam mana perairan negara kita senang dimasuki oleh pendatang-pendatang tanpa izin. Ini semua berkaitan dengan keselamatan dasar, keselamatan dan pertahanan negara kita. Bila kita sebut perkara ini dikatakan kita politik. Tak, kita nak sebut sebab kita ni sayang kat negara kita. Yang jadi masalah bila kalau negara kita ini diceroboh, negara kita ini dibuat macam-macam, ini masalah ialah rakyat. Menteri dia dah balik dah, dia dah pergi, dia dah ada duit macam-macam. Yang akhirnya jadi masalah kita. Sebab tu saya sebut isu-isu seperti ini kita harus lihat balik kenapa negara-negara lain ini begitu cepat kita membuka ruang kepada negara lain dan sebagainya. Tidak salah untuk membuka ruang, tapi bagaimana kita ini untuk menapis mereka-mereka negara lain ini dalam memberi bantuan. Mungkin ada yang ikhlas memberi bantuan, dan mungkin juga ada yang sekadar ingin mencari maklumat, keselamatan dan sebagainya. Kalau saya jadi sebuah negara yang menunggu untuk menyerang Malaysia, untuk mengambil pulau-pulau kecil di Malaysia ni untuk dijadikan pengkalan tentera, saya rasakan Malaysia ni dah lama dah kita boleh masuk. Sebab tengok isu macam ni, bagaimana immigration boleh terlepas, boleh melepaskan 2 orang tanpa pasport. Dekat awal dia kata 4, ni dari sekarang ni dah ada 2 pula. Jadi inilah perkara-perkara seperti ini kita patut fikir balik. Macam mana kita ingin berdepan dengan permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan akhir sekali saya ingin sebut, kita perlu fikir macam mana kita perlu mendesak kerajaan sekarang ini supaya mengambil sikap yang lebih serius tentang keselamatan negara kita ini.
Sebenarnya saya fikir saya nak buat demonstrasi dekat KLIA. Saya katakan kerajaan ni terlalu lambat buat keputusan, terlalu lambat sehingga kita tak tahu apa-apa. Disebarkan berita-berita yang tak apa-apa supaya kita ini lari daripada pandangan asas. Saya katakan, saya dah buat satu perancangan, saya katakan kita buat demonstrasi di KLIA. Tiba-tiba dah semalam timbul kata kapal terbang dah dirampas. Kata kita kena ubah plan pula. Tapi pokoknya begitu. Masalahnya begitu. Bagaimana permasalahan immigration kita mudah dimasuki oleh mereka yang tak tahu apa-apa ni. Macam mana? Jadi saya rasakan itu saya daripada saya pada malam ini. Salah silap daripada saya mohon maaf. Dan saya mengharapkan kita semua dapat bersedia dalam segala apa kemungkinan, kerana kita tak mahu negara kita ini nyawa negara kita, nyawa rakyat negara kita ini bergantung pada menteri-menteri kita yang bodoh. Bodoh terlalu kasar, menteri kita yang kurang menggunakan akal itu. Sekarang ini yang menjadi masalah kita katakan, nyawa kita sekarang ini bukan pada tangan penjajah. Itu nombor 2, FBI, CIA yang dah sedang cuba untuk masuk dalam kita sekarang ini dalam MH370 ni. Itu persoalan juga. Bagaimana kerajaan ini menapis prinsip-prinsip daripada CIA, prinsip-prinsip daripada FBI, daripada Interpol, daripada polis antarabangsa untuk masuk ke negara kita ni. Macam mana kerajaan bersedia untuk menangani prinsip-prinsip ini yang sentiasa cuba mencari maklumat keselamatan dan juga pertahanan. Macam mana kerajaan cuba mencipta satu dasar untuk menangani permasalahan ini. Jadi nyawa rakyat sekarang ini bukan pada tangan penjajah, tapi berada pada tangan menteri-menteri yang selalu membuat keputusan yang entah apa. Itu bahasa baik. Saya pun tak suka cakap ini. Dan sekarang itulah perkataan yang paling sesuai. Mereka ni kurang menggunakan akal dan kita bergantung harap, nyawa kita bergantung harap pada menteri-menteri kita. Wallahualam. Itu saya daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Terima kasih Saudara Mukib. Rasanya tuan-tuan pun menyokong kalau kita menuntut supaya bukan saja Perdana Menteri, Menteri Pertahanan merangkap Menteri Pengangkutan. Kalau tuan-tuan perasan, di dalam TV, di bawah skrin, Menteri Pengangkutan, pemangku, betul? Bukan Menteri Pertahanan. Bukan Menteri Pertahanan, tak pernah tulis Menteri Pertahanan. Pemangku Menteri Pengangkutan. Wallahu alam apa sebabnya, tetapi kita menyokong pandangan daripada Saudara Mukib tadi, daripada Pro Mahasiswa Nasional, bahawa pemimpin-pemimpin ini patut didesak oleh rakyat supaya meletakkan jawatan. Boleh atau tidak? Tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, semalam baru Najib umumkan kapal terbang itu telah dirampas. Walhal maklumat dirampas ini hari kedua telah pun berlegar. Saya nak sebut berbanyak percanggahan telah dibuat. Di antara Ketua Polis Negara, di antara Pengarah Jabatan Penerbangan Awam, di antara Menteri Syamuddin. Betul? Daripada pasport 4 jadi 2, itu pun tak pasti betul atau tidak 2, tuan-tuan. Mereka boleh manipulate. Daripada bagasi yang dikeluarkan katanya tidak dikeluarkan. Daripada penumpang yang memang terbang bersama katanya penumpang itu telah pun turun, diganti oleh penumpang yang sedang menunggu. Banyak keraguan-keraguan yang terpaksa dipinda macam cerita Treveli Villa Anwar Ibrahim dululah. Tak ada apa lagi, Treveli itu berlaku lewat satu. Jadi kes ini seolah-olah begitu. Jadi gambarannya yang jelas ialah keselamatan negara kita sebenarnya begitu rapuh. Kapal terbang siapa pun boleh bolos, kita tengok aja dalam skrin. Betul tuan-tuan? Kita tengok saja pada radar. Dan apabila untuk membuat proses mencari dan menyelamat, kita gagal mengirimkan skopin kita. Kerana skopin kononnya hanya untuk pergi perang aja, tuan-tuan. Jadi babi hutan je, menyodor, menyerang aja. Tak boleh nak tangkap, tak boleh nak bantu, tak boleh nak menyelamat, tak boleh mencari.
Harga juta-juta, 500 juta komisen. Harga belum lagi. Terbunuh seorang kerana akibat skopin. Tiba-tiba kita hantar kapal laut dalam nelayan. Berapa ribu tuan-tuan yang dihantar? Hampir 17,000. Digerakkan kapal laut dalam. Orang duk cari ikan, selamatkan ikan, bawa naik, jual. Kapal ini dihantar oleh Menteri Pertanian. Nasib baik Menteri Kebudayaan dan Sukan tak hantar penyelam-penyelam dan pemain kayak untuk mencari. Kita bukan nak mempersendakan. Mengapa begitu bodoh menteri-menteri kita, tuan-tuan? Membuat ucapan bila berdepan dengan media asing, baru tuan-tuan nampak semua tercungap-cungap nak menjawab. Betul, tuan-tuan? Ya. Berdepan RTM TV3 boleh lah. Harakah pun mereka tak bagi masuk. Malaysia Kini pun mereka tendang terajang untuk menyoal. Ini dia yang berlaku, tuan-tuan. Bila berdepan dengan media asing, baru mereka tahu langit itu tinggi atau rendah. Dengan itu saya sekalian hormatnya persilakan Yang Berhormat Datuk Aziz Sabri Abdul Aziz untuk menyampaikan ucapan, dan seterusnya mungkin ada maklumat-maklumat yang lebih detail lagi berkenaan dengan misteri MH370. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia pengacara majlis yang saya hormati, YDP PAS Kawasan Batu Cik Ishak, saudarakan saya yang berhormat sekali Samad, orang lama dalam perjuangan PAS, Tuan Haji Kilatif, mahasiswa, mewakili mahasiswa tadi, terusnya tuan-tuan dan puan yang hadir pada malam ini. Kita tuan-tuan nak cakap mula-mula yang pertama sekali mengenai MH370. Saya ada 2-3 minggu dulu saya ada tulis mengenai MH370 ini. Apabila keluar dalam blog, orang-orang UMNO semua marah. Sebab dia ingat kita ni menegur kepincangan dan kelemahan kerajaan hanya untuk suka-suka. Tetapi kalau kita tengok bencana yang berlaku pada MH370 ini mendedahkan banyak kelemahan negara kita ini. Tadi mengerti beritahu kita hantar 1,778 bot laut dalam. Pagi tadi saya ada di Rau. Orang komplain di Pasar Batu kita minggu ikan semua naik. Kenapa? Ikan laut tak naik. Berapa kan 1,700 bot nelayan pergi hantar untuk mencari MH370. Ini ikan jadi bagus, menjadi mahal. Itu dia pasal tuan. Kemudian kita hantar 6 bot petrol vessel. Saya tak tahu ni bot ini Amin Shah yang buat dulu ke tidak. Yang tak boleh berjalan, tak boleh nak cari. Kita malu tuan-tuan apabila kita tengok mendedahkan kepencangan hanya apabila berlaku bencana seperti ini tuan. Hari ini kita bising lagi, tetapi kapal terbang tak jumpa lagi. Dah 9 hari tak jumpa lagi. Sekarang saya dah jangka dah. Saya dah tulis 2-3 hari dulu mengenai perkara ini. Kalau lewat sangat kerajaan Malaysia mendedahkan bercakap terus terang, inilah yang jadi tuan. Sekarang ni pilot pun dia kata penyokong tekar PKR. Tengok, semua malapetaka yang berlaku dalam negara kita ini mesti nak dikaitkan dengan Anwar Ibrahim. Ini dia tuan. Kemudian saya cakap kalau Malaysia lambat menjatuhkan maruah pilot dan co-pilot. Co-pilot tu budak muda 27 tahun. Dulu betul dia ada bawa. Dan maklum sajalah pilot tu kadang-kadang dia ada, kalau penumpang wanita dia bawa masuk dalam kokpit dia. Dulu boleh buat. Hanya selepas Twin Tower 19, 9/11 barulah ada undang-undang yang tidak membenarkan bawa masuk. Dulu saya kalau naik kapal terbang, saya tengok kalau pemimpin-pemimpin UMNO ni suka sangat pergi ke kokpit tu. Tak ada apa pula. Tapi itulah apabila dia lambat nak mendedahkan perkara yang berlaku inilah. Dia tak tahukah ini menjatuhkan, menukakan hati kaum keluarga co-pilot itu. Kononnya sebab dia bawa wanita pergi masuk dalam kokpit itu, ini menyebabkan kapal terbang jatuh. Co-pilot sekarang, yang pilot sekarang ni dia dah kaitkan. Ini
penyokong fanatik PKR. Ini sebab ini satu usaha untuk apa? Untuk mengugut kerajaan Malaysia supaya melakukan apa yang disuruh oleh rakyat. Ini nak kita kena jaga muslihat kerajaan kita. Dia nak cuba nak pesongkan daripada rakyat menyedari bahawa banyak kelemahan berlaku. Saya nak tahu kalau kita tengok pada hari pertama tuan, hari kedua, negara-negara lain yang bersama-sama berusaha mencari kapal terbang, kita tengok dia hantar apa? Filipina tuan, miskin daripada Malaysia hantar satu frigate itu kapal perang yang cukup lengkap dan 2 korvet. Kita hantar 6 kapal, kita tak diberitahu kapal itu kapal apa. Kemudian kita hantar banyak kapal terbang yang pengangkut. Apa pasal tidak hantar 18 biji Sukhoi yang ada di Terengganu tuan-tuan? Daripada saya nak beritahu tuan-tuan yang tak tahu di sini, inilah bencana ini mendedahkan bahawa rapuhnya sistem pertahanan dan keselamatan negara ini. Daripada 18 buah Sukhoi itu yang digong Kedah Terengganu tuan-tuan, hanya maksimal 7 saja yang boleh beroperasi tuan-tuan. Daripada 18 ni. Ini banyak orang tak tahu tuan. Kita belanja berjuta, berbilion ringgit setahun. Bajet untuk Kementerian Pertahanan antara yang paling tinggi, tapi kita beli apa kita tidak tahu. Kapal selam jangan kita tak tahu, 2 biji ada. Tetapi yang orang tak tahu tuan, kita ada satu orang cakap submarine rescue ship. Mana kalau kapal selam kita tenggelam tuan, tak boleh timbul, datang lagi satu kapal untuk mencari kapal selam tersebut. Kita ada apa pasal kita tak guna? Kita ada satu yang dibekalkan oleh satu syarikat yang bernama Target Resources Sdn Bhd tuan. Satu submarine rescue ship kita tidak hantar, tapi Singapura hantar. Malu kita tuan. Kita ada 2 buah kapal selam dan ada satu submarine rescue ship, tapi kita tidak hantar untuk mencari. Apa pasal? Kita bayar tuan untuk standby saja ni submarine rescue ship ni yang dibekalkan oleh Target Resources Sdn Bhd. Kita bayar syarikat ni 6 juta sebulan untuk standby saja tuan. Apa pasal tidak hantar? Tidak hantar sebab spesifikasinya tidak cengkak. Tidak ada ROV tau, remote operating vehicle yang masuk dalam 8 orang. Tak ada. Macam mana nak mencari? Sebab itu kalau kita hantar, rakyat akan tahu bahawa kita belanja berbilion ringgit, tetapi barang-barang yang kita dibekalkan kepada Malaysia tak berbaloi. Ini masalah dia tuan-tuan. Banyak lagi kita tengok. Kapal terbangnya, kereta kebalnya 8x8 yang dibekalkan oleh Destek 8 bilion ringgit tuan-tuan. Kita beli satu biji 300 juta, harga pasaran 30 juta. Jadi saya nak jadi satu Tuhan nak tunjuk, jadikan satu malapetaka mendedahkan betapa rapuhnya sistem ketahanan tuan-tuan. Kita nak sorok daripada rakyat, tetapi musuh-musuh, potensi musuh yang di luar sana tahu bagaimana lemahnya Malaysia tuan-tuan. Orang Singapura tuan-tuan, dia hantar satu yang formidable class brigade, dia hantar rescue submarine ship, dia hantar Sikorsky punya helikopter, dia hantar macam-macam dia lahir. Kita tak tercaya dan tak termampu nak membekalkan alatan-alatan yang canggih untuk menyelamatkan. Kalau kita tahu selamat, nak menyelamatkan dan mencari MH370 tuan-tuan. Jadi untuk menggaburi mata rakyat, dia buatlah cerita macam-macam. Sekarang ni apa pasal kita nak layan? Ini rakyat kita, budak Melayu tuan-tuan yang beragama Islam, yang sekarang ini kredibiliti mereka, maruah mereka sedang dikanyang. Nak menghina mereka. Sampailah hari ini sebab kita kerajaan Malaysia tak tahu nak cakap apa tuan-tuan. Tak tahu nak beri terang. Saya nak beritahu tuan-tuan, apabila wartawan-wartawan luar negara tuan-tuan, Syahidan Kasim cakap apa pasal buli DCA, apa pasal buli menteri-menteri Malaysia, itu bukan buli wahai Syahidan Kasim. Itu orang wartawan yang datang dalam latar belakang budaya kebebasan akbar. Dia tanya sampai habis dia dengan kencangnya nak tahu kebenaran. Orang kita, budak-budak wartawan kita yang masih muka berjerawat tuan-tuan, tak tahu nak tanya apa. Tahu pun menteri-menteri kita segah dia orang.
menakut-nakutkan mereka tuan-tuan. Sebab itu wartawan Malaysia ni takut nak bertanya menteri-menteri. Sekarang apabila dijedahkan ini sekarang ni, isu ni bukan isu dalaman saja, isu yang melibatkan seluruh dunia. Jadi wartawan daripada seluruh dunia datang, baru dia tahu seperti yang diberitahu oleh penerusi tahu, baru tahu langit tinggi dan rendah. Ini perkara-perkara. Sebab itulah saya, benda ni perkara sensitif. Saya tidak hendak sangat bercakap mengenai MH370 ni. Yang paling kita nak sekarang ni ialah kita berdoa mudah-mudahan pada masa selamat. Walaupun harap kita kena bersedia untuk menerima berita yang buruk setelah 9 hari kita tak dapat tahu. Jadi kita melencong cerita sana cerita sini untuk menyedapkan hati rakyat, tetapi tidak mahu menjawab persoalan yang sebenarnya, tuan-tuan. Jadi saya ingat saya tidak hendak sangat bercakap mengenai MH370 ni. Saya nak cakap mengenai bab yang kedua ni. Apa ni? Kajang. Kajang ni. Ini lagi penting, tuan. Saya suka cakap kepada orang-orang PAS. Lama dah tak bercakap. Dulu saya bercakap banyak kali masa tu saya belum jadi ahli parlimen Rau. Saya suka cakap pada ahli-ahli PAS sebab orang-orang PAS semua orang berani. Tak takut kepada manusia, tak takut kepada Najib, tak takut kepada Zaid Hamidi. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Betul? Hanya saja orang yang memakmurkan masjid ialah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang mengerjakan solat, yang membayar zakat, dan yang paling penting tak takut kepada sesiapa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal saya suka cakap dengan orang, sebab dia tak takut. Sebab orang Melayu yang lain selama ini, tuan-tuan, ditakut-takutkan oleh UMNO sehingga jadi bodoh orang Melayu, tuan-tuan. Kita nak bagi free apa ni, yuran sampai ke universiti, orang Melayu degil sebab dibuat bodoh oleh UMNO nak bayar PTN. Apa pasal nak bayar? Sekarang baru tahu. Harga dia raup, tuan-tuan, tempat saya. Kangkung RM2.50, RM2.80. Harga getah sekilo RM2.30. Tak cukup sekilo getah, nak beli sekilo kangkung. Najib cakap dia kangkung murah, dan dia belum kata kangkung ke? Hari-hari kalau orang kita Melayu makan kangkung, tuan-tuan, orang Cina tak makan kangkung sebab dia kebanggil banyak. Orang Melayu tak apa makan kangkung hari-hari, tuan-tuan. Inilah penipuan dan pembohongan yang dilakukan oleh UMNO selama ini, membodohkan orang Melayu, menakut-nakutkan orang Melayu. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita jangan takut kepada pembohongan dan penipuan yang dilakukan oleh UMNO ini. Sebab itulah kita mengadakan Kajang Move ini, tuan-tuan. Walau tak jadi Anwar Ibrahim bertanding, kita letak Datuk Seri Wan Alizah sebagai calon. Kita yakin semasa penamaan calon YB Khalid dengan saya ada di sana, saya tengok kita punya rombongan yang menghantar Datuk Seri Wan Alizah 3 kali ganda daripada orang UMNO, tuan-tuan. Orang UMNO tak bercakap banyak, tuan-tuan. Hanya apabila kita tengah balik, barulah mak rempit ni keluar bising-bising, tuan-tuan. Sebab itu dia tahu dia sudah tidak boleh meyakini rakyat, kerana rakyat menanggung beban kenaikan kos kehidupan yang tinggi, tuan-tuan. Harga barangan semua naik. Harga chili, harga tepung, harga gula. Ini tadi saya dengar, saya datang saya tengok. Aku janji Najib tidak mau melakukan ini, melakukan selepas baik saja menang pilihan raya, dia tarik subsidi harga diesel dan harga RON 95 naik, tuan-tuan. Kemudian harga gula, subsidi gula ditarik, harga gula pun naik. Jadi inilah janji-janji yang palsu daripada pemimpin UMNO yang nak menyedapkan hati rakyat supaya menyokong mereka terus. Sekarang ni apa pasal, tuan-tuan? Kalau kita tengok dan kita kaji betul-betul strategi UMNO, tuan-tuan. Dia tahu 2042 dalam PRU ke-14, kalau tidak orang Melayu menyokong mereka, mereka akan hancur lebur, tuan-tuan. Sebab itu untuk menggemblengkan sokongan orang Melayu, hendak mengekalkan sokongan orang Melayu, mereka membangkitkan isu perkauman. Mereka membangkitkan isu ancaman kepada agama Islam, membangkitkan ancaman kepada raja-raja Melayu, membangkitkan ancaman kepada kuasa politik orang Melayu. Saya nak beritahu di sini, di Semenanjung orang Melayu 50 lebih %.
dicampur dengan peribumi Sabah dan Sarawak kita 61%. Siapa-siapa pun pemerintah akan memfaktorkan fakta bahawa orang Bumiputera dan Melayu masih majoriti dalam negara kita ini. Jadi apa kita nak takut? Kita takut UMNO beritahu orang Melayu kalau UMNO tidak memerintah, masa depan orang Melayu akan hancur lebur, tuan. Ini di Selangor ramai orang Melayu. Yang memerintah Pakatan Rakyat, bukan UMNO. Saya tidak tengok orang Melayu mati bergelimpangan di Selangor itu, tuan. Tanpa UMNO, tuan. Di Kelantan berapa puluh tahun dah UMNO tidak memerintah negeri Kelantan, kita tidak tengok rakyat Kelantan bangsa Melayu bergelimpangan mati di tengah jalan, tuan. Di Pulau Pinang, tuan, walaupun negeri itu dipimpin dan ditadbir oleh seorang bangsa Cina, saya tak tengok lagi bangsa Melayu mati bergelimpangan, tuan. Yang mati, yang pucat kacir ialah puak-puak UMNO yang sewa komentar tak bayar 4-5 tahun. Itu mereka bising, tuan. Tak bayar, kena keluar sebab ada ramai lagi Bumiputera yang mahu berniaga. Jadi janganlah kita ni mendengar dakwah yang dilakukan oleh UMNO menutup pemikiran bangsa Melayu supaya takut bahawa kalau tidak ada UMNO memerintah negara ini, maka orang Melayu akan hancur lebur, tuan. Jangan kita terpengaruh dengan cerita dongeng pemimpin-pemimpin UMNO, tuan. Kajang, tuan, apa pasal kita buat lagu Kajang? Mula-mula sekali kita nak buat Kajang ni, kita nak hantar mesej kepada Datuk Najib, nak hantar mesej kepada pemimpin-pemimpin UMNO, kamu duduk di Putrajaya itu atas dasar lesen pendudukan sementara, LPS, bukan hak milik kekal. Setiap 5 tahun kita rakyat pergi keluar mengundi dan menentukan sama ada kamu duduk lagi ke tidak di Putrajaya, tuan. Bukan itu hak milik kekal, walaupun dia mengisytiharkan bahawa kita akan mempertahankan Putrajaya sampai ke tetesan darah air. Cakap besar beranilah, tuan. Sekarang ni nak tanya pun, nak jawab soalan pun dia tak jawab. Dia lagi lepas membentangkan press statement dia itu, dia terus keluar, tidak mahu jawab. Sehingga dia beritahu pegawai-pegawai dia, ni Mak Saleh punya wartawan ni kalau nak tanya kena tulis dalam kertas A4 tu dulu, dia jawab buat kemudian petang hari. Dia kena fikir dulu aku nak jawab, tuan-tuan. Sebab apa? Kalau kita menipu, tuan-tuan, kita tak boleh jawab dengan terus terang. Kalau kita tidak mahu menyampaikan maklumat yang benar, maka kita selalu terperangkap dengan pembohongan yang kita lakukan, tuan. Ini dia yang kita ingat nak besar-besar dan nak agung-agungkan haji, tuan. Kita nak hantar mesej kepada pemimpin UMNO, kamu duduk di sana ialah kerana ihsan rakyat. Kajang ini dijadikan satu referendum untuk kita menghantar suara yang paling keras bahawa kepada UMNO bahawa dasar yang kamu lakukan membebankan rakyat dan menyusahkan rakyat. Ini bukan satu pembasiran, tuan. Kita SPR ni akan belanja 1 juta lebih saja untuk mengendali pilihan raya kecil Kajang, tuan. Bil elektrik Najib 2 juta lebih setahun, tuan. Jadi kalau kita nak memberi peluang kepada rakyat menandang buntut kamu dan punggung kamu, itu bukan satu pembaziran, tuan. Itu satu peningkatan supaya rakyat faham bahawa kita boleh melaksanakan hak demokrasi untuk mengubah kerajaan kalau kita tidak setuju dengan dasar-dasar yang mereka lakukan. Jangan kita rasa Kajang ini membazir, tuan. Kalau membazir, bila membazir hanya apabila ianya dimulakan oleh Pakatan Rakyat. Tetapi kalau UMNO, tuan, dia nak buat pilihan raya kecil, dia buat. Dia boleh cipta keadaan yang boleh membuat pilihan raya kecil hanya untuk mengubah kerajaan yang dipimpin oleh Pakatan Rakyat. Ingat, tuan, tragedi yang berlaku di Perak, tuan, jangan diulangi di negeri Selangor. Kita tidak tahu apa politik sebenarnya Pakatan Rakyat PKR, tuan. Tapi sebagai warga Pakatan Rakyat, kita kena taruh keyakinan bahawa mereka berusaha untuk membetulkan keadaan, mencegah negeri Selangor daripada dirampas oleh puak-puak UMNO melalui jalan pintu belakang. Sebab itu, tuan, sebab kalau ada orang Kajang di sini, saya menyeru dengan rendah hati pada 23 hari bulan Mac ini kita keluar beramai-ramai beri sokongan kepada Datuk Seri Wan Azizah supaya Syu Mei Fan bilang deposit dia, tuan. Ini yang kita nak.
Jangan kita ingat dakwah yang UMNO mengatakan pembaziran. Ini bukan pembaziran tuan, ini peluang kepada rakyat melaksanakan tanggungjawab demokrasi, menghantar isyarat dan suara yang tegas bahawa kita tidak setuju dengan dasar yang kamu lakukan wahai UMNO dan Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan, jangan kita lupa, inilah signifikan langkah Kajang. Walaupun Kajang itu ada pengundi berjumlah 40,000, tapi suara yang mereka hantar pada 23 hari bulan Mac ini mewakili 29 juta rakyat Malaysia, tuan-tuan. Jadi kita jangan lupa, tuan-tuan. Kita nak beritahu UMNO, kamu ada kemenangan legal, kamu ada kemenangan dari segi undang-undang sebab kamu membelok sana membelok sini dapatlah kursi banyak, tuan-tuan, dalam parlimen, tuan-tuan. Tetapi kamu tidak ada kemenangan moral. Dia orang hanya mendapat 47% undi popular, tuan-tuan. Yang tidak menyokong mereka ialah 53%, tuan-tuan. Jadi yang menang sebetulnya ialah rakyat. Maka rakyat yang 53% ini mesti memberi sokongan dan suara kepada pengundi-pengundi Kajang pada 23 hari bulan. Kita nak biar masuk dalam kepala orang UMNO ni bahawa kamu tidak ada mempunyai kemenangan moral. Jangan cakap besar, jangan angkuh, sebab rakyatlah yang mempunyai senjata yang paling ampuh untuk melakukan perubahan yang sebenarnya, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, saya nak beritahu di sini, kalau adalah saudara mara kita di Kajang, beritahu mereka bahawa kita mesti bersama-sama, sebab ini bukan hanya masalah orang-orang di Kajang, tuan-tuan. Sebab ia mewakili aspirasi rakyat mahu melakukan perubahan. Kita jangka, tuan-tuan, selepas ini kalaulah rayuan Datuk Seri Anwar tidak berjaya, dia akan masuk diizinkan, maka ada pilihan raya kecil di Permata Ampau. Karpal Singh, tuan, yang telah dihukum untuk apa ini di bawah Akta Hasutan 1940 ke 48 ke, akan kehilangan hak untuk menjadi wakil rakyat Bukit Belogor. Kita ada lagi satu pilihan raya kecil, tuan. Tapi tidak mengapa, kalau kita menang tiga-tiga ini, tuan-tuan, bayangkan kesan emosional kekalahan yang ada kepada kepala orang-orang UMNO, tuan. Mereka takut berdepan dengan rakyat. Jadi kita mesti kekalkan momentum ini, penentangan rakyat terhadap sebuah kerajaan yang melakukan kezaliman. Ini, tuan-tuan, kalau kita tengok 16 tahun Anwar Ibrahim dihambat, keluarga Anwar Ibrahim dihambat. Cuba kita tanya diri kita sendiri, adakah tujuan kerajaan untuk mendapatkan pembelaan kepada seorang individu yang bernama Saiful Bahri itu, tuan? Kalau dengan penukaran pendakwa, kalau dengan segala penggunaan media yang dikuasai dan dimiliki oleh UMNO, segala pendedahan keaiban satu orang individu yang beragama Islam, penghinaan kepada keluarga yang tidak berdosa, maka tujuannya mesti bukan pembelaan pada individu, tuan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan mematikan karya politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana apa? Kerana UMNO ni, tuan-tuan, kalau kita dengar itu Mursyidul UMNO Dr. Mahathir, dia beritahu no one is safe kalau Anwar ada Islam, tuan. Saya nak beritahu orang di sini, di markas Tarbiyah PAS ini, orang yang merasa tidak selamat bila Anwar Ibrahim ada ialah mereka yang melakukan rasuah, yang menggunakan, yang salah guna kuasa, yang mencuri perbendaharaan negara, yang melakukan projek sebagai alasan untuk mencuri wang rakyat. Mereka ini yang akan takut, tuan. Sebab itu dia ingat dia boleh matikan, dia boleh penjarakan Anwar Ibrahim, tapi jangan kita biarkan rakyat, minda rakyat di penjara, tuan. Sebab itu kita bisa bangun menentang kerajaan Barisan Nasional. Sebab kalau kita tidak bangun, tuan-tuan, ingat, orang ini yang beragama orang Melayu yang beragama Islam, kalau kita tidak berpeluk tubuh, kita tidak bangkit menentang sebuah pemerintah yang menganiayai, maka Tuhan akan menambahkan laknat kepada kita, tuan-tuan. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun,
kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Mereka kumpulan yang kufur daripada Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Daud dan Isa anak Maryam. Apa pasal? Sebab mereka apabila melihat, mereka durhaka apabila melihat pemerintah dan kerajaan melakukan penyelewengan, melakukan makar, melakukan angkara durjana, melakukan penganiayaan dan kezaliman. Mereka memilih untuk berpeluk tubuh duduk diam, tidak mau bangkit menentang kezaliman. Maka Tuhan turunkan laknat kepada mereka. Tuhan, kalau dulu Tuhan boleh turunkan laknat, maka hari ini apakah yang menyekat kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan bencana dan laknat kepada orang Melayu yang beragama Islam? Kalau kita berdegil, duduk berpeluh tubuh, tidak mau menendang UMNO keluar tuan daripada Putrajaya. Sebab itu tadi saya walaupun datang daripada DAP tuan, saya sudah dengar lagu baru pas tuan, bersatulah wahai muslimin. Dia tak cakap bersatulah Melayu. Bersatulah muslimin mana besar daripada orang Melayu tuan. Selagi orang Melayu itu beragama Islam, dia boleh duduk dalam jamaah PAS menentang kezaliman. Sebab apa? Kita walau tidak kira bangsa, kita disatukan oleh objektif menumbangkan mereka yang melakukan kezaliman tersebut. Isu besar di Kajang tuan-tuan, bila semua kita ini bertanggungjawab untuk menegakkan keadilan. Ini yang paling penting sebenarnya. Sebab itu Tuhan ada pesan di dalam Al-Quran, tuan, jadilah kamu penegak keadilan. Walaupun kita melakukan keadilan, walaupun ke atas diri kita sendiri, ke atas ibu bapa kita sendiri, kepada rakan-rakan yang karib, tapi sebab kita naik saksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, kita mesti melakukan keadilan. Di Kajang, tuan-tuan, yang dituntut daripada kita semua, yang kita kena bagi sokongan moral kepada pengundi-pengundi Kajang ialah menyadarkan mereka bahawa tugas mereka yang paling utama ialah menegakkan keadilan. Itu mesej yang penting di Kajang. Sebab itu kita buat langkah Kajang. Kita buat umum saja langkah Kajang. Kerajaan Barisan Nasional pun sudah gentar dan takut. Orang tua 88 tahun Mursyidul UMNO bangun bangkit mau menentang. Daim Zainuddin yang diam bangun berkomplot sama-sama dengan Dr. Mahathir mau menjatuhkan Anwar Ibrahim. Sebab dia tahu kalau Selangor ini dikukuhkan lagi pentadbiran dan kuasanya, maka segala kepentingan perniagaan akan terancam. Segala salah laku yang berlaku selama puluhan tahun akan didedah. Itu pasallah mereka takut apabila kita mengumumkan bahawa kita mau melaksanakan langkah Kajang. Pada mulanya memang kita rasa curiga, apa pasal tiba-tiba ni ada nak buat. Tapi setelah kita fikir bahawa ini satu peluang untuk rakyat menyekat kezaliman, satu peluang untuk warga dalam Pakatan Rakyat untuk membetulkan keadaan dalaman. Walaupun kita tidak tahu cerita sebenarnya, tetapi ini peluang untuk membetulkan keadaan dengan secara terhormat. Kita lakukan langkah Kajang ini, tuan-tuan. Jadi janganlah kita terpengaruh dengan dakwah yang disebar melalui media yang dimiliki dan dikuasai oleh UMNO, mengatakan bahawa langkah Kajang ini satu pembaziran, satu penganiayaan, satu pembelotan kepada amanah yang diberikan kepada rakyat. Kita nak beritahu pemimpin Papua UMNO ni yang tidak faham, yang membelot amanah daripada rakyat ialah kamu, wahai pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Dengan melakukan dan meneruskan kezaliman, melakukan rasuah yang banyak, melakukan perbaziran, melakukan belanja tidak berhemah. Najib tunjuk dia beli ayam satu ekor RM1, tuan-tuan. Tapi dia lupa nak beritahu, tak berani nak sekat Rosmah jangan belanja boros, tuan-tuan. Ini masalah air ni, tuan-tuan, saya dah tahu apa yang Rozali Ismail mau dia akan dapat. Walau kita buat macam mana pun dia akan dapat apa yang dia mau. Sebab apa? Sebab Rozali Ismail melalui dengan dia punya kapal terbang peribadi dia, private plane dia tukang bawa Rosmah pergi shopping dalam dunia, tuan-tuan. Bayar juta-juta. Kita ni tak tahu, tuan-tuan. Jadi apa yang dia minta, tentulah Rosmah akan bisik pada Najib, tuan-tuan.
apa ni abang, ini sekian nak berani kita mesti bagi. Dan Najib cakap, ya darling. Ini dia tuan. Nak cerita pasal Najib, saya ingat tidak ada orang di sini mempunyai kelayakan nak cerita lebih pada Najib. Saya ketua penerangan dia 4 tahun tuan. Saya adun dia, saya wakil rakyat dia, saya jawatan Persebaya UMNO. Tapi kita tidak nak mendedah, tidak mau mendedahkan keaiban orang, tidak mau cerita dalam bilik, tidak mau cerita peribadi. Orang UMNO saja yang suka main cerita ini tuan, nak menjatuhkan musuh politik juga. Jadi kita tengok ini mainan politik UMNO. Jangan kita ingat Najib bagi tunjuk 1 ekor ayam RM1 itu murah. Kan kangkung menunjukkan kangkung RM2.30 murah, RM2.80 murah. Tapi dia tidak dapat mengekang nafsu serakah untuk belanja, tidak berhemah. Hutang negara dah sampai 600 bilion tuan. Kerajaan tak ada duit nak mendanai kepentingan rakyat, tetapi tidak mahu mengurangkan projek-projek mewah sebab projek-projek mewah sudah dibagi dan diagih-agihkan kepada kroni-kroni tuan dan pulangan kepada mereka. Dan projek-projek ini adalah sebagai satu pelaburan. Takut-takut di dalam PRU ke-14 berlaku perubahan kerajaan, mereka sudah ada dana pencen tuan-tuan. Ini kita kena faham. Jangan kita terpengaruh dengan janji-janji dan dakwah yang disampaikan oleh UMNO nak mengajar kita berhemah, belanja berhemah, nak menjadikan UMNO itu sebagai contoh teladan. Kita sekarang saya dah habis dah. Ni wasatiyah ni. Rupa-rupa sampai sekarang ni ada lagi wasatiyah. So, inilah menjadikan UMNO itu sebagai contoh teladan, sebagai sebuah organisasi yang dicontohi oleh orang Melayu. Dan Rosmah dicontohi oleh wanita-wanita UMNO, wanita-wanita di Malaysia ini. Najib seorang pemimpin yang bagus, yang mesti dicontohi oleh orang lain tuan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dia nak suruh, nak ajar, nak jadikan UMNO, nak jadikan pemimpin UMNO sebagai contoh teladan. Kita ambil kes tadi saya beritahu tadi. Kes belanja berhemah tuan-tuan. Bil elektrik Najib 1 tahun 2 juta lebih. 8,000 tak lebih satu hari tuan. Bil air 800,000 tuan-tuan 1 tahun. Anda yang berendam dalam kolam kita tak tahu. Kita tak tahu tuan. Kita air tak ada tapi bil air dia tinggi tuan. Tapi nak cakap pada rakyat, bagi duit 500, bagi 650 prim yang baru ni, belanjalah kamu berhemah. Kalau kita kaji dengan 650 kita bagi dengan 365 hari, maka kita dapat berapa sen setahun saja. Ini dia penghinaan kepada orang Melayu. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Kamu suruh orang, mengajar orang melakukan kebaikan tapi kamu lupa untuk mendidik diri kamu melakukan kebaikan seperti kamu. Kali lepas ni kita nak dengar kita punya harimau dari parlimen dalam parlimen Wan Haji Khalid Abdul Samad. Tapi sebagai akhir tuan, saya mahu menyebut yang ramai di sini, kita bersama-sama bangkit menyahut cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita supaya kita beramai-ramai membela golongan yang lemah yang terdiri daripada lelaki, perempuan dan kanak-kanak. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal bildani allazina yaqulun Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waj'al lana min ladunka nasira. Tuhan cabar kita, mengapa kamu yang duduk yang berdiri yang keliling ini, apa pasal tidak mau berjuang untuk mereka yang lemah, golongan mustad'afin yang terdiri daripada lelaki dan perempuan dan kanak-kanak yang saban hari menadah tangan berdoa kepada Tuhan, ya Rabb, munculkan daripada kalangan kami mereka yang akan memimpin, akan melindungi dan menyelamatkan kami. Sebab itu tuan-tuan, mesti kita bersedia di belakang Pakatan Rakyat, PAS, DAP, PKR. Jangan kita takut. Jangan kita takut sebab saya beritahu tadi, orang PAS terutama yang pergi masuk, yang rukuk, yang sujud dalam masjid, dia tidak takut kepada sesiapa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ahli Parlimen Raut daripada DAP. Dulu beliau adalah Ahli Dewan Undangan Negeri Pemanis. Betul Pemanis Pulau Manis dalam Parlimen Pekan. Pernah menjadi Ketua Penerangan UMNO bahagian Pekan di bawah Datuk Seri Najib Tun Razak. Banyak maklumat-maklumat hal-hal yang berkaitan dengan Datuk Seri Najib dan Kak Mah ada di dalam kocek dia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, malam ini kita pun telah dibuka sedikit tentang misteri MH370 dan terus meluncur ke Kajang Muh. Kita mesti menjadikan Kajang ini sebagai referendum rakyat, termasuk dalam soal kita membantah betapa rapuhnya soal keselamatan negara kita. Boleh tuan-tuan? Dah didedahkan tadi. Memang keselamatan negara kita begitu rapuh. Kalau diserang sekarang, Najib pun kata kita tak pernah merasa kena serang. Tak ada pengalaman, tak biasa. 3 kali kapal terbang terhempas, tak biasa. Maknanya nak tiap-tiap hari terhempas, baru ada pengalaman. Begitu ke tuan-tuan? Ini Datuk Seri Najib Tun Razak tuan-tuan, dalam menguruskan isu kehilangan MH370. Sekarang ini di media maya telah pun tersebar. Cuba untuk melalui lorong-lorong tikus UMNO nak mengaitkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mendakwa Kapten Zahari Ahmad Shah. Pilot yang begitu berpengalaman ini adalah penyokong tegar PKR yang aktif di kawasan Subang. Ini dia yang berlaku. Cuba nak kaitkan, cuba nak pesongkan. Wartawan semalam nak tanya, tangkap. Kena tangkap wartawan semalam. Nak bertanya lebih lanjut. Dia hanya tukang baca, dia tak tahu maklumat. Dia jadi burung kakak tua tuan-tuan. Ini yang menjadi satu persoalan besar. Bagaimana proses konspirasi, kita kata, walaupun dia nafi. Kerana itu dia cuba sekat maklumat-maklumat ini dari sampai kepada masyarakat. Kita tak sebut soal Naning. Dalam media sudah sebut soal Naning, rundingan Naning. Bila cuma sekadar menafi tidak berlaku pendaratan di Naning. Mungkin di Naning lah minyak kapal terbang itu diisi, menyebabkan boleh berjalan sehingga sekarang 9 hari dah. Dan banyak lagi perkara-perkara sulit yang lain cuba ditutup oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional. Jadi malam ini bukan tujuan untuk membeli Boeing 777, bukan tujuan untuk dana mencari pesawat yang hilang ini, tetapi untuk tuan-tuan membantu PAS Kawasan Batu. Kita pun nak Kajang Muh selepas ini. Saya lancarkan kutipan Derma Jihad. Jadi minta petugas-petugas kutip seberapa banyak duit yang rakan-rakan kita bawa pada malam ini untuk kita laburkan dalam perjuangan kita ini. Selain daripada kita membantu rakan-rakan parti, sahabat-sahabat kita dalam menggerakkan perjuangan dalam pelihara-pelihara kecil yang sekarang ini sudah berkusut. Kenapa? Kerana lebih ramai lagi ahli-ahli parlimen sekarang akan dihadapkan ke mahkamah dan dijatuhkan hukuman dengan denda RM2,000 ke atas supaya jawatan ahli parlimen mereka digugurkan. Pilihan raya kecil akan diadakan. Antaranya ialah Parlimen Permatang Pau, antaranya ialah Parlimen Bukit Gelugur, dan akan diikuti lagi oleh parlimen-parlimen yang lain, termasuklah Parlimen Pandan. Jadi ini taktik baru daripada UMNO Barisan Nasional untuk menggugurkan hero-hero rakyat ini daripada terus mengkokok di parlimen, menentang segala fakta yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional. Ini sudah berlaku, saudara-saudara sekalian. Selain daripada kita terus membangkit dan membongkar isu MH370 ini, tuan-tuan, sama-samalah berdoa, sama-samalah kita buat sembahyang hajat di tempat masing-masing supaya seluruh kru
yang ada di dalam kapal terbang itu termasuklah 4-5 orang milioner daripada negara China yang begitu berharga itu pun kita doakan supaya mereka selamat daripada sebarang keburukan, daripada sebarang malapetaka dalam kes ini. Boleh tuan-tuan? Jadi untuk itu saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berhormat Saudara Khalid Abdul Samad Ahli Parlimen Shah Alam untuk menyampaikan ucapan. Dan sebelum itu saya ulang sekali lagi, pada 22 hari bulan hari Sabtu ini satu ceramah bersama-sama dengan pakar penerbangan Dr. Samsuri Mokhtar akan diadakan di sini. Datang tuan-tuan, dan saya juga telah menyusun untuk meraihkan kemenangan Pakatan Rakyat di Kajang pada 26 hari bulan hari Rabu. Tokoh yang telah pun bersetuju untuk hadir ahli Dewan Undangan Negeri Sekinchan, Cik Lim Sin. Nama pun saya dah ingat. Ya, Ensri Lim telah pun bersetuju. Saya akan cari rakan-rakan 2-3 orang yang lain pada 26 hari bulan meraihkan kemenangan Pakatan Rakyat di Kajang. Dengan itu saya dengan segala hormat silakan yang berhormat Saudara Khalid Samad untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin qaidil mujahidin Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin. Yang dimuliakan saudara pengurusi majlis Datuk Tarmizi Mahjan, yang dihormati dan dikasihi saudara Subki Latif selaku veteran Parti Islam se-Malaysia, yang berhormat Datuk Arif Sabri selaku ahli Parlimen Rauf, saudara Mukid Muhammad selaku Presiden pada Persatuan Pro Mahasiswa, saudara Cikgu Ishak Surin selaku yang di-Ketua PAS Kawasan Batu, Saf Pimpinan Parti Islam se-Malaysia peringkat kawasan dan cawangan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Pada mulanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran yang sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah dengan keizinan dan inayahnya dapat kita berkumpul pada malam ini hadir di dalam satu majlis penerangan anjuran PAS Kawasan Batu, dan sama-samalah kita doakan semoga kehadiran kita dan usaha-usaha kita ini akan diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah yang kita lakukan semata-mata untuk mencari keredaannya, dan juga sebagai insya-Allah salah satu usaha fi sabilillah, ya. Malam ni sebenarnya banyak betul isu yang nak dikupas, ya. Saya pun selalu sebagai penceramah, kita pun kadang-kadang naik pening kepala, ya. UMNO ni dia banyak sangat timbul masalah, kita nak cerita mana satu pun tak tahu, ya. Yang isu pasal MH370, ya. Yang pertama kita sama-sama kita doakanlah, ya. Semoga insya-Allah semua penumpang, kru masih hidup walaupun tak tahu di mana. Dia harapan untuk hidup bagi kru ni dan penumpang ni hanya satu je, iaitu sekiranya benar-benar kapal terbang itu telah dirampas dan telah mendarat di sebuah lapangan terbang yang telah disediakan oleh pihak perampas. Itu je. Kalau ianya tidak dirampas, maka ianya telah terjunam sama ada di dalam laut ataupun di bumi, maka kemungkinan besar kalau dah setelah 8-9 hari, kalau ada orang yang pada asalnya tak mati sekalipun, sekarang ni semua dah mati, ya. Kalau dah jatuh dalam laut,
Lebih-lebih lagi kalau lautan Hindi, ya, Indian Ocean. Kalau di sebelah timur kita ni, dia punya laut dia tak dalam sangat, ya. Orang kata continental shelf, ya, yang itu lebih kuat dalam 100 meter dalam pada peringkat yang awal yang berhampiran dekat pesisiran pantai. Tapi kalau masuk dalam lautan Hindi tu, tuan-tuan dan puan-puan, ya, dia dah ribu-ribu meter dah dalamnya, ya. Lalu berita tentang soal rampasan ini, ya, ianya apa yang dikatakan sebagai berita yang baik dan buruk. Baiknya kerana kiranya benar, maka ada harapan kru dan penumpang masih hidup. Tapi yang buruknya ialah setelah dirampas, kita tak tahu apa matlamat dan kehendaknya, ya. Namun kita mendoakan kesudahan yang terbaik, ya. Isu MH370, saya di antara yang terawal berceramah secara terbuka mempersoalkan tindakan Kerajaan Barisan Nasional. Maka teruk saya kena hentam, ya, dalam Facebook, malahan dalam surat khabar ada orang tuduh saya gelakkan, saya jadikan peristiwa ini bahan gelak ketawa, ya. Sebenarnya saya bukan berlawak. Bila saya cerita tentang peristiwa yang melibatkan MH370 ni, saya marah. Saya marah dengan Kerajaan Barisan Nasional kerana dia tak menguruskan dengan baik. Tapi bila kita cerita, ya, macam kes lepas 2 hari baru maklumat daripada TUDM, Tentera Udara Diraja Malaysia, diperolehi, iaitu bahawa kapal terbang itu telah membuat satu pusingan patah balik lepas 2 hari. Tak munasabah. Kalau dalam keadaan begitu, maknanya kalau kapal terbang musuh serang negara kita, 2 hari kemudian baru kita tahu. Bila kita cakap macam tu, orang gelak. Tapi bukan kita lawak, kita marah. Tak munasabah. Saya cerita pada tuan-tuan secara ringkas lah, ya. Pada mulanya kapal terbang ini hilang daripada radar dan tidak dapat berhubung dengan kapal terbang itu di satu tempat yang dinama Igali Point. Ni Dr. Syamsuri akan cerita jugalah, ya, tapi saya cerita secara ringkas. Pada awalnya Mas kata hilang pada pukul 2.40 pagi. Jabatan Penerbangan Awam pula kata hilang pada pukul 1.30 pagi. Benda macam tu pun tak boleh setuju ke? Lalu akhirnya yang diterima ialah 2.40 pagi. Tapi sekarang tiba-tiba dipersetujui bukan 2.40 pagi, hilang 1.30 pagi, 2.40 baru Mas mengesahkan secara dalaman kapal terbang itu hilang. Bila disahkan oleh Mas 2.40 pagi hilang, dalaman Mas diberitahu dah hilang, pukul 7.25 baru dipanggil dan diumumkan secara resmi kepada pihak pemberita, kepada dunia. 7.25 pagi baru dilancarkan usaha nak cari dan selamat. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah 5 jam lebih dah. Apa lambat sangat? Dah 5 jam lebih. Dan mesyuarat dengan TUDM diadakan pada pukul 10 pagi. Dan TUDM melancarkan operasi cari dan selamat pada pukul 10.40 pagi. Dan Perdana Menteri pula panggil sidang media dan arahkan semua agensi untuk
menggunakan segala yang ada untuk mencari MH370 pada pukul 1.20 tengah hari. Sedangkan kapal terbang itu hilang daripada radar sekarang ni diakui 1:30 pagi. 12 jam. Macam mana? Ya? Sekarang ni tuan-tuan, kita dah dapat maklumat yang lebih jelas. Bagi saya lah, ya. Saya ada pengalaman dalam soal cari dan selamat, ya, ataupun save and rescue. Search and rescue mission. Kerana bukanlah saya terlibat, tetapi kita dilatih. Kenapa? Kerana kita kerja dalam oil and gas. Bila kita kerja dengan oil and gas, minyak dan gas, kita nak kena naik helikopter, nak pergi daripada darat, nak pergi ke pelantar. Banyak macam-macam lah latihan yang kita lalui. Termasuklah simulasi helikopter ni jatuh dalam laut, terbalik, kita duduk kaki ke atas, kepala ke bawah dalam air. Dan bagaimana kita nak selamatkan diri? Bagaimana kalau benda macam tu berlaku? Search and rescue operation. Yang terpenting ialah bertindak dengan segera. Time is of the essence. Masa segala-galanya. Jangan lengah-lengah. Sekarang ni kita dah tahu kapal terbang tu hilang di Igali Point. Igali Point ni adalah satu tempat yang mana yang orang yang terlibat dalam aviation ni semua tahu, satu tempat di mana radar dah tak memantau, ya. Dia kerana radar Malaysia tak sampai dekat situ, radar daripada Vietnam tak sampai di situ, apa orang istilah sebagai blind spot. Satu tempat yang tak nampak. Radar tak nampak. Radar yang daripada airport, ya, untuk commercial airline, untuk penerbangan komersial. Radar tak nampak. Ini yang dikatakan Igali Point. Bila kapal terbang tu hilang di Igali Point, ianya bukan satu kebetulan. Sepatutnya daripada banyak tempat-tempat yang boleh hilang, kenapa dia hilang di tempat yang memang tak ada radar coverage? Bukan kebetulan, ya? Sekarang ni semua orang cakap. Tapi dulu bila dia cerita, dia tak cakap benda-benda ni. Dia tak cakap kapal terbang tu hilang di Igali Point yang tak ada radar coverage. Kerana kalau sebut dengan begitu saja, terus orang akan bersoal, takkan sepanjang penerbangan dia di tempat itu berlaku peristiwa hilang? Mesti ianya akan menimbulkan, ya, perasaan syak. Ada kemungkinan memang di situlah yang orang nak rampas. Kalau nak rampas, kerana apa? Kerana radar tak ada coverage, ya. Tapi pada masa itu tak cakap. Dah hilang 1:30 pagi, tak beritahu. Kalau pada 1:30 pagi, ni kalau ni sebagai pengajaran, ya, bukan kita nak politikan. Ni kalau kita sendiri yang memerintah pun, kita buat macam ni pun, orang akan persoalkan begini juga. Kiranya 1:30 pagi itu kamu dah tahu hilang, kamu maklumkan kepada TUDN, kamu maklumkan kepada negara-negara jiran, tolong cari. Tiba-tiba dah hilang. Bila kapal terbang tu patah balik, lalu dekat Batuan, dan radar TUDN kesan, dia kesan, dia akan pesan, ini ke kapal terbang yang Mas dah beritahu kita dah hilang. Tapi kalau tak beritahu, lalu orang kat TUDN pun dia tak on full alert. Dia tak macam mengawasi, nak cari kapal terbang yang hilang di mana. Tak ada. Pasal apa? Pasal dia pun tak tahu ada kapal terbang hilang.
Tapi kalau dia diberitahu lebih awal, 1 jam tuan-tuan, 1,5 dari Igali Point sampai dekat Batuas 240. Kiranya dah diwar-warkan pada semua pihak. Semua orang akan bersedia, on standby, cuba cari. Negara jiran akan cuba cari. Kalau tak boleh dengan radar yang untuk kapal terbang yang komersial ni, yang pakai transponder ni, radar tentera boleh kesan. Tapi tak dimaklumkan. Maklum pukul 7.25 pagi. Tak terbang dah entah ke mana. Lepas itu TUDM pula, oleh kerana dia dalam keadaan leka, selesa, hari biasa tak ada laporan kapal terbang hilang lah apalah, lalu dia buat macam biasa je lah. Dia nak on full alert. Inilah perkara-perkara yang kita persoal. Bukan kita nak buat benda lawak, tapi kita tanya kenapa benda macam ni boleh berlaku. Pukul 1.30, pukul 7 baru umum. Pukul 10.40 baru TUDM terlibat. Pukul 1 tengah hari baru Perdana Menteri arahkan semua jentera untuk cari. Dah lewat. Kalau kapal terbang itu terhempaslah tuan-tuan, ada yang masih hidup bila terhempas, lepas 6 jam tu nak cari kat mana pun dah tak tentu. Hidup mati pun dah tak tentu. Ya? Kerana terlalu lambat. Ni yang kita perhatikan. Nombor 2. Yang soal immigration. Ni yang saya pun tak faham. Dah 2 dah bolos. Tapi bila tanya pihak immigration kata kita tak buat apa-apa yang salah. Semua baik, semua ikut SOP. Ni macam kalau Manchester United lawan dengan Liverpool malam ni, besok malam ni. Bolos Liverpool. Dia masukkan 6 biji, Manchester United kosong, 6-0. Tanya pengurus Manchester United macam mana? Dia kata saya puas hati kerana pemain semua ikut arahan. Dah 6 dah bolos lah. Patut jawablah. Ya? Sepatutnya tak berlaku. Mungkin ada kesilapan dalam prosedur kita, SOP kita. Kita akan cek, kita akan cuba perbaiki. Barulah betul. Ini tak semua puas hati, semua ikut SOP. Dah bolos 2. Dunia sedang melihat. Dunia sedang menilai. Dah 8 hari kamu cari dekat Laut Selatan, China Selatan. Tiba-tiba batal semua. Masuk ke Laut Hindi pula. Aduh. Saya tak boleh terima lah. Kalau keadaan macam ni memang bagi saya tak boleh terima. Ya? Kerana kalau kita kata ni soal nyawa, 239 orang. Betul lah bukan semua orang Melayu, bukan semua orang Malaysia. Tapi tanggungjawab kita. Inilah yang saya timbulkan dalam parlimen pun saya timbulkan, dalam ceramah yang sebelum sidang parlimen pun saya timbulkan. Orang marah dengan saya. Nak marah nak buat apa? Saya jadikan benda ni bahan lawak. Saya pertikaikan prosedur yang dilakukan. Tak betul. Sepatutnya kita lebih cekap. Orang kita ni hebat. Orang Malaysia ni hebat tuan-tuan. Yang kerja dalam Petronas, yang kerja dalam industri, yang kerja banyak latihan. Tapi bila pemimpin, menteri yang duduk dekat atas tu tak tahu ujung pangkal, tak tahu macam mana nak tangani, inilah jadi masalah. Saya sebut dalam parlimen, sepatutnya 3 pagi dia kejut Najib. Beritahu dia, kapal terbang hilang. Rakyat Malaysia
rakyat asing dalam kapal terbang Malaysian Airlines. Inilah patut terus panggil mesyuarat emergency, dapat maklumat, keluarkan arahan, cari. Tapi tak tunggu bangun pagi 7.25. Ya, Datuk Seri Najib pula pukul 1 lebih. Ya. Maka saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sekarang ni dah banyaklah teori, macam-macam teori. Saya pun malas nak layan. Ya, kita pun tak tahu mana satu betul, mana tak betul. Tetapi seperti mana yang saya sebutkan, harapan kita masih lagi ada harapan mereka masih hidup selagi mana tak dijumpai kesan kapal terbang terhempas sama ada di laut ataupun di darat. Ya, kita doakan. Walaupun kemungkinan yang ada ialah kapal terbang itu telah dirampas atau dilarikan. Saya baru baca tadi, sebenarnya dalam kawasan yang kapal terbang ni boleh terbang dengan jumlah minyak yang ada padanya, ada 600 tempat yang dia boleh landing. Termasuk di Indonesia, termasuk di Australia, termasuk di Vietnam, termasuk di China, termasuk di India, termasuk di Kazakhstan, termasuk mungkin di sempadan Mongolia. Saya tak tahu. Maka saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, yang kita tak boleh terima satu lagi ialah yang dia nak cuba kaitkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan mengatakan bahawa pilotnya iaitu Kapten Zahari adalah penyokong PKR. Kalau nak kira penyokong PKR ni tuan-tuan, saya rasa hampir bukan penyokong PKR, penyokong PR ni tuan-tuan, mungkin 80% daripada semua juruterbang adalah penyokong PR. Ya. Kerana yang sokong BN je, yang mana yang jenis yang nak terbang pun tak pandai. Ya. Yang nak fikir pun tak pandai, nak terbang lagi lah tak pandai. Ya. Yang pandai boleh terbang pakai tikar terbang tu tu tak tahulah. Ya. Yang umur yang pakai buluh untuk nak teropong tu tu saya tak tahulah. Tu mungkin semua jenis yang menyokong BN. Ya. Tapi kalau juruterbang, saya difahamkan hampir 80% juruterbang memang menyokong Pakatan Rakyat. Ya. Tak ada masalah dari itu begitu. Ya. Tapi dia nak spin. Dia nak alihkan pandangan rakyat. Lepas tu dia nak buat rakyat marah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ada surat kapal yang mendapat maklumat, saya tak tahu sama ada surat kapal tempatan melaporkannya ataupun tidak, tapi dia beri maklumat yang tak tepat, dia sampaikan ke UK, keluar dalam surat kapal di UK. Ya, yang mengatakan bahawa Kapten Zahari ini dia hadir dalam perbicaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari Jumaat, hari Sabtu pagi, betul tak? Bohong, dia tak hadir. Saya tanya Siva Rasa. Siva Rasa kata tidak, dia tak hadir, dia tak ada. Ini semua cerita yang direka untuk nak kaitkan Kapten Zahari dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, seolah-olah dia ni seorang penyokong Datuk Seri Anwar yang fanatik sehingga sanggup nak rampas kapal terbang. Lepas tu bila rampas, kalau dia buat seorang-seorang ni tuan-tuan, dia nak pergi mana? Takkanlah dia ni nak jadi macam harakiri, bunuh diri. Oleh kerana marah dengan Anwar kena tangkap, maka ambil kapal terbang pergi bunuh diri. Tapi terjunam dalam kalau nak terjunam dalam laut, buat dah dekat laut dekat laut Cina Selatan. Apa susah payah nak patah balik nak semua dah. Kalau nak junam kat Putrajaya. Kalau betul-betul lah fanatik yang seperti mana yang digambarkan. Lalu ianya tidak semudah itulah, tapi dia nak guna bahan ni untuk pilihan raya kecil. Kajak, rasa saya. Kita kupas kes MH370 ni, kita kupas dari sudut kesilapan. Orang boleh hujah, orang boleh
Orang-orang boleh perbetulkan. Kalau hujah saya tak betul, orang QDM boleh berhujah, orang DCA, Jabatan Penerbangan Awam boleh berhujah, orang pakar dari segi sudut search and rescue boleh berhujah. Tapi fitnah yang dilemparkan terhadap Kapten Zahari, siapa nak jawab? Dia tak ada sini. Dan ianya merupakan andaian dan fitnah yang tidak bertanggungjawab. Macam mana perasaan anak dia, isteri dia? Wartawan datang tanya, tengok dia ni jenis apa, ada orang, ada betul ke tak betul ke, psycho ke, gila ke? Ya. Dan sekarang dah ada kata orang dah nak bercerai dengan bini dia lah, ada masalah emosi lah, masalah mental lah, macam-macam dia nak buat. Sedangkan masalahnya ialah kamu tidak bertindak secepat mungkin seperti mana yang sepatutnya. Kalau ada kapal terbang asing masuk, TUDM dia nampak dalam radar, tak kenal, terus hantar kapal terbang F-16 ke apa, pergi cek. Tapi kenapa tak buat? Tak ada minyak. Nak terbang kena dapat kelulusan. Enjin tak ada, dah kena curi. Apalah, kenapa kamu nak tutup semua ni? Ya? Maka tuan-tuan dan puan-puan, itulah saya rasa dari segi MH370 kita berhenti di situ. Hanya seperti mana yang saya sebut, apa yang berlaku memang tidak wajar. Ya? Yang soal submarine, orang kata ada bila kita cerita tentang submarine, kenapa submarine tak ada? Dia kata ada yang kata perairan Malaysia ni tak cukup dalam untuk nak gunakan submarine. Dah kamu beli buat apa? Ada yang kata submarine ni dia search and destroy, cari dan musnah. Dia bukan search and rescue. Tak payah kita pakai yang search je, cari je dulu. Tak payah rescue, tak payah musnah, search je dulu. Cari dulu. Tak boleh dia kata. Radar dekat submarine ni dia hanya guna untuk nak cari benda yang bergerak. Yang tak bergerak dia tak boleh cari. Pelanggarlah dengan batu karang kapal selam ni bila masuk menyelam dia. Ya, ada batu karang dia tak nampak, dia boleh nampak benda yang bergerak je. Yang tak bergerak dia tak nampak, dia langgarlah batu karang semua. Apa punya hujah? Mengarut. Lalu saya pun tak tahulah ya. Yang kedua yang soal Kajang Mu. Yang pertama, sebelum berlakunya Kajang Mu, Anwar telah diisytiharkan sebagai calon. Kita nampak bagaimana takutnya UMNO Barisan Nasional terhadap Datuk Seri Anwar Bertanding. Apa yang dibuat? Sepatutnya perbicaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim 7 hingga 10 hari bulan April. Ini tarikh yang telah ditetapkan dan telah dipersetujui bersama. Kes-kes mahkamah ni dia ada satu proses dipanggil case management. Dia panggil peguam dakwa, dia panggil peguam bela, dia bincang bersama dengan pegawai mahkamah, dia set tarikh yang dua-dua peguam boleh setuju. Dah dipersetujui 7 hingga 10 hari bulan April. Peguam Anwar pun dah setuju, peguam bagi pihak pendakwaan pun dah setuju. Tiba-tiba bila berlakunya Kajang Mu, peguam Anwar dipanggil, peguam pendakwa dipanggil bertemu buat case management sekali lagi. Dan kali ini yang hadir bukan sekadar pegawai mahkamah, tetapi salah seorang hakim daripada 3 hakim itu. Dia kata kita buat bukan 7 hingga 10 April, kita buat 6 dan 7 Mac. Dia bawa ke depan. Kerana apa? 7 Mac hari Jumaat, 11 hari bulan Mac hari Pernamaan Jalan. Bila peguam Anwar kata, Karpal Singh, dia kata saya tak boleh, tarikh itu tak sesuai. Saya ada kes pembunuhan yang saya turut sebagai peguam kes pembunuhan di Johor. Hakim tu kata kita buat juga 6 dan 7 Mac, kes pembunuhan itu saya akan arahkan dia ditangguh. Dia nak buat juga.
Lepas itu bila dah terpaksa ikut, terpaksa buat, ianya dilakukan dengan cepat, dengan pantas. Nak juga jatuh hukum pada 7 hari bulan, hari Jumaat itu juga. Sampai tuan-tuan dan puan-puan, perbicaraan tu dilanjut sampai pukul 7 malam. Tak pernah berlaku. Biasanya 4:30 pun dah semua dah tutup dah mahkamah ni. Hakim-hakim dah balik rumah dah. Tapi oleh kerana nak juga, mesti juga jatuhkan hukuman pada 7 hari bulan, hari Jumaat, maka dia dapati Anwar bersalah. Lepas tu dia minta Peguam Anwar buat mitigasi. Mitigasi ni macam apa dia, ambil kira lah. Bila nak jatuhkan hukuman ni, ambil kira dia dah tua, dia dah sakit dan sebagainya. Biasanya tuan-tuan dan puan-puan akan diberi masa, dapatkan laporan doktor dan sebagainya, bukti-bukti untuk nak kukuhkan hujang mitigasi ni. Tapi pukul 5 selesai, didapati bersalah, hakim kata saya beri kamu 1 jam. Pukul 6 kamu datang balik, kamu buat mitigasi. Kapal kata tak ada report doktor. Hakim kata tak bayar. Tak bayar apa-apa. Sedangkan Karpal ni dalam kes dia diberi, kalau tak silap saya, hampir 3 minggu untuk membuat mitigasi. Tapi dalam kes Anwar Ibrahim, dikajar, dia beri sejam. Terpaksa buat juga, jatuh hukum pukul hampir dah pukul 7 malam. Anwar pukul 5 tadi didapati bersalah, pukul 7 dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Datuk Seri Wan Azizah, bagi dia kata pada masa itu dia menangis. Dia tak dapat tahan. Kerana apa? Kerana bagi dia, kalau dah jatuh hukuman pukul 7 malam itu, biasanya dia akan terus ambil Anwar masuk dalam lokap. Kerana apa? Kerana nak bayar dia punya ikat jamin tu, pejabat dah tutup. Tapi oleh kerana matlamat sebenar ialah untuk nak tentukan Anwar tak boleh bertanding, maka dia kata tak apalah, balik dulu, ikat jamin hari Isnin. Banyak benda yang luar biasa ni tuan-tuan. Pelik. Nampak sangat niat jahat mereka. Yang terpenting, Anwar tak boleh bertanding. Itulah sebabnya kita semua pergi, ahli parlimen semua kita hadir pada hari Isnin ke parlimen. Tapi kita dengar titah yang di Pertuan Agong. Tapi pada hari Selasa kita semua tak boleh. Dan bila kita pergi hari Isnin tu pun, kita semua pakai baju hitam dengan tali leher hitam untuk nak tunjuk kita protes. Tak pakai apa yang dikatakan number 1 dress, yang baju yang warna putih yang macam askar gitu. Tak pakai. Kita pakai baju kod biasa. Orang Melayu pakai songkok, yang bukan Melayu tak pakai songkok. Pakai tie, semua warna hitam sebagai protes. Hari Selasa kita tak hadir. Hari Rabu kita masuk. Dan bila masuk, giliran kita untuk bahas titah diraja. Kebetulan abang saya yang berhormat Johor Bahru, dia dah jadi ketua Backbenchers Club. Maknanya ketua bagi semua ahli-ahli parlimen UMNO Barisan Nasional yang bukan menteri ataupun timbalan menteri. Lalu bila bahas titah diraja pada hari Selasa yang kita tak hadir, dia soalkan, kenapa ahli parlimen Pakatan Rakyat yang 89 orang semua tak hadir? Dia kata ini satu pengabaian amanah yang dilakukan. Ya. Apa nak buat dia abang saya. Ya.
Lalu bila hari Rabu tu, bila kita nak jawab balik, kebetulan Ustaz Haji hari itu dia tak berapa sihat, dan PAS bagi wakil-wakil ahli parlimen PAS, dia minta saya yang berucap. Maka saya berucap, saya cerita pasal MH 370 tadi, seperti mana yang tadi, tapi ringkas sikit. Pada isu kenapa kita tak hadir pada hari Selasa, saya sebut kita tak hadir kerana kita bantah campur tangan eksekutif, iaitu kerajaan, kabinet, dalam urusan kehakiman. Kerana kita lihat dan kita syaki bahawa ada campur tangan. Dan ianya bukan kali pertama yang berlaku. Dan saya sebut, Yang Berhormat Johor Bahru sendiri tahu, kerana pada tahun 1987 dia sendiri telah menjadi mangsa bila dia lawan dengan Dr. Mahathir. Ya? Bila saya sebut nama dia, dia pun bergegar masuk. Ya? Itulah yang tuan-tuan dan puan-puan bila tengok video kat parlimen, dan saya difahamkan keluar dekat RTM juga, dia tunjuk, tengoklah adik dengan abang ni bergaduh, dia kata. Yang dalam Facebook orang UMNO dia kata oleh kerana Anwar, adik dengan abang bergaduh. Ni bukan oleh kerana UMNO, ni oleh kerana prinsip keadilan. Prinsip keadilan di mana eksekutif, iaitu pemerintah, jangan campur dalam soal urusan mahkamah. Ini tuan-tuan dan puan-puan berlaku pada zaman Rasulullah, dalam zaman para sahabat sekalipun. Kalau nak beri satu contoh kisah yang masyhur Saidina Ali, dia sebagai khalifah, kisah dia dengan dia punya baju perang dia yang hilang. Tiba-tiba tengok dia balik ke Kufah, yang mana dah jadi pusat pentadbiran kerajaan Islam pada zaman Saidina Ali. Dia dapati baju besi dia tengah dijual oleh seorang Yahudi. Dia bawa Yahudi itu pergi jumpa dengan Qadi yang bernama Shuraih. Dia minta Qadi itu jatuhkan hukum. Dia khalifah, dia tak beritahu Qadi, awak Qadi aku, ikut arahan aku. Tak ada. Dia kata, kamu bicarakan, kamu tentukan baju besi ini siapa punya. Shuraih tanya, siapa saksi, wahai Amirul Mukminin? Dia kata pada Saidina Ali, siapa saksi yang boleh membuktikan baju ni baju kamu? Saidina Ali kata, saya tak ada saksi, melainkan anak Hasan dan Husain. Qadi itu kata, anak tak boleh diguna sebagai saksi, kerana bukan saksi yang bebas. Anak kamu. Ada bukti lain? Tak ada. Maka Shuraih kata, kalau kamu tak ada bukti apa-apa, baju ni ada dalam tangan Yahudi, maka saya kena buat keputusan ianya milik Yahudi. Dia khalifah, tapi dia tak campur. Dia kata kamu kena tentukan atas dasar bukti, bukan atas dasar sentimen, perasaan, ataupun oleh kerana saya ni ketua maka kamu kena ikut arahanku. Tak. Ikut bukti, ikut hujah. Bebas untuk menjatuhkan hukum berdasarkan kekuatan bukti. Shuraih kata dah tak ada bukti lain, ini milik Yahudi. Saidina Ali kata, macam manalah kamu ni? Ya, walaupun Hasan dan Husain ni anak saya, tapi Rasulullah SAW dah kata mereka ni pemimpin golongan pemuda di syurga. Takkanlah orang macam tu akan menipu. Shuraih kata tak boleh ambil kira. Lalu dia berhujah dengan Saidina Ali. Yang Yahudi ni akhirnya dia tengok, dia kata, saya nak buat pengakuan. Kerana dia nampak keadilan Islam tu. Hakim tak ikut arahan ketua, hakim bebas. Ni yang dikatakan keadilan di dunia. Ya? Ikut law, ikut bukti. Maka Yahudi itu kata, sebenarnya baju ni baju Saidina Ali. Dia serah, lepas tu dia mengucap 2 kalimah syahadah. Hebat. Ya? Tapi dalam kes kat Malaysia ni, apa yang dikatakan keadilan bukan sekadar mesti
dilaksanakan tetapi mesti dilihat sebagai terlaksana. Kat Malaysia ianya tak diguna pakai. Dah 3 kali. Ni kali yang ketiga. Yang pertama 87, tim A lawan tim B. Tun Saleh Abbas kena pecat. Ketua Audit Negara kena cepat, kena pecat. Kerana apa? Tak nak dengar kata Dr. Mahathir. Abang saya Johor Bahru dia pun jadi bangsa. Lalu saya ingatkan dia, jangan lupa awak pun Johor Bahru pun jadi bangsa. Gua Musa pun jadi bangsa. Dia berdua ada depan saya. Itulah sebab kita tak datang. Nak harapkan ahli parlimen UMNO nak bantah. Dah 2 kali berlaku. Pemimpin dia sendiri kena. Dia tak buat apa-apa. Tapi ahli parlimen Pakatan Rakyat kita berbeza. Bila prinsip keadilan digadai, maka kita sanggup menzahirkan penentangan. Maka tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, seperti mana yang disebutkan oleh saudara yang berhormat Datuk Arif Sabri tadi, kacang ni kita tentukan. InsyaAllah Puan Azizah menang, calon MCA hilang depositnya insyaAllah. Walaupun ramai kat sini tak mengundi sana, tapi saya yakin mesti ada kawan, rakan, saudara. Hubungi mereka. Dan kalau ada masa, tolong turun kempen sekali. Orang Cina pun dah tolak dah MDA. Takkan orang Melayu nak sokong? Orang Cina pun dah tolak MCA, semua dah sokong DAP sama dengan Pakatan Rakyat. Takkanlah orang Melayu kat Kajang nak sokong calon MCA. Kalau nak bantu Cina, parti Cina pun dah tak mampu, takkan dia nak bantu orang Melayu. Ya, maka tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sama-sama kita doakan kemenangan yang cemerlang di Kajang insya-Allah. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Majlis merakamkan baik terima kasih kepada ketiga-tiga ahli penceramah kita pada malam ini yang telah sudi untuk berkongsi pandangan dan pengalaman kepada kita bersama. Dan jangan lupa